Pandemik COVID-19 merupakan satu-satunya punca yang menyebabkan negara kita menghadapi krisis ekonomi pada masa kini. Satu Malaysia tidak akan melupakan kesan daripada penyakit tersebut, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan, di mana semua sektor perniagaan dan perindustrian telah diberhentikan dan seluruh rakyat Malaysia diarahkan untuk berada di rumah masing-masing. Hal ini telah menyebabkan penjanaan ekonomi negara telah terbantu. Okey, untuk bahagian permasalahan kajian pula, yang pertama sekali iaitu wabak COVID-19 memberikan impak terhadap ekonomi Malaysia oleh kerana ianya membantutkan urusan perniagaan tidak kira sektor apa sekalipun. Yang kedua iaitu peniaga kecil terkesan dengan Perintah Kawalan Pergerakan yang menyebabkan penjualan menurun dengan drastik. Kita boleh lihat bahawa ketika berlaku wabak COVID-19 dan juga kita boleh lihat kerajaan terpaksa melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan sekaligus menyebabkan peniaga-peniaga kecil hilang sumber pendapatan dan menyebabkan penjualan mereka tidak laku ataupun menurun. Jadi dengan itu kami mensiurkan berniaga atas talian. Poin seterusnya iaitu sekatan dan norma baharu yang dilaksanakan banyak mempengaruhi cara-cara peniaga melaksanakan perniagaan. Yang seterusnya iaitu masyarakat terpaksa menjalankan urusan perniagaan dengan pelbagai cara. Contohnya perniagaan atas talian untuk meneruskan kehidupan. Jadi dengan itu kita boleh lihat bahawa berlaku Perintah Kawalan Pergerakan, kita boleh lihat bahawa berniaga atas talian ini dapat sedikit sebanyak membantu peniaga-peniaga kecil untuk meneruskan kehidupan mereka ataupun untuk menyara kehidupan mereka. Persoalan-persoalan yang kami dapat meletakkan di kajian ini ialah: apakah definisi perniagaan atas talian? Apakah kesan terhadap ekonomi atas talian ketika krisis COVID-19? Bagaimanakah perniagaan atas talian dapat membantu masyarakat ketika menghadapi krisis COVID-19? Objektif untuk kajian ini ialah mengenal pasti definisi perniagaan atas talian, mengkaji kesan terhadap ekonomi atas talian ketika krisis COVID-19 dan mencadangkan cara pelaksanaan perniagaan atas talian yang dapat membantu masyarakat semasa krisis COVID-19. Okey, untuk bahagian A iaitu demografi responden, iaitu untuk jantina dan juga umur, iaitu untuk perempuan iaitu sebanyak 53 orang dan juga lelaki hanya 43 orang saja. Ini menunjukkan perempuan dominasi dia untuk isi logo form kami lebih ramai lagi daripada lelaki. Okey, untuk umur pula kita tengok pada bulan umur 18 hingga 21 tahun iaitu 16 orang, dan untuk yang kedua iaitu 22 hingga 24 tahun mempunyai 62 orang, dan juga yang terakhir sekali iaitu 25 ke atas hanya mempunyai 3 orang. Okey, untuk yang seterusnya iaitu bangsa dan juga putih, kita tengok Melayu mempunyai 66 orang, Cina mempunyai seorang sahaja, India 7 orang, dan juga lain-lain bangsa iaitu 7 orang juga. Okey, kita beralih ke fakulti. Kita lihat fakulti iaitu fakulti FPTP kepada Farid Aja iaitu seorang, FPTB seorang, FKEE 6 orang, FKMP iaitu 8 orang, FKAAB 4 orang, dan juga fakulti sains penggunaan iaitu FAS iaitu 10 orang, fakulti teknologi kejuruteraan iaitu 37 orang, FSKTM iaitu 4 orang, dan juga PPD. Okey, untuk bahagian B iaitu pengetahuan terhadap perniagaan atas talian. Itu untuk soalan pertama iaitu adakah anda tahu apakah itu perniagaan atas talian? Itu sebanyak 100% mengatakan ya, semua masyarakat tahu bahawa perniagaan atas talian itu dia sebenarnya macam mana. Semua sekarang ini di hujung jari. Okey. Dan juga untuk soalan kedua iaitu pernahkah anda menerima tawaran untuk menjalankan sesuatu perniagaan atas talian? Okey, sebanyak 53 orang mengatakan ya, iaitu pernah menerima tawaran, dan juga untuk tidak iaitu sebanyak 27 orang, dan juga yang tidak pasti. Maksudnya ada responden yang tidak dapat tawaran untuk menjalankan sesuatu perniagaan ataupun dia akan mula secara modal sendiri. Okey, untuk soalan ketiga iaitu adakah ahli keluarga atau rakan terdekat anda yang menjalankan perniagaan atas talian? Okey, untuk ratusan sebanyak 68.3% iaitu sebanyak 56 orang, dan juga yang tidak iaitu 19.5% sebanyak 16 orang, dan juga untuk pilihan tidak pasti iaitu 12.2% iaitu sebanyak 10 orang. Ini menyatakan bahawa agak seimbang kerana ada keluarga yang menjalankan perniagaan atas talian, ada yang tidak.
Okey, untuk yang soalan keempat itu, pernahkah anda terfikir untuk menjalankan perniagaan atas talian? Okey, ramai mengatakan bahawa 59 orang mengatakan ya, dan juga untuk pilihan tidak iaitu sebanyak 12 orang, dan juga untuk pilihan tidak pasti sebanyak 11 orang. Ini menunjukkan Pendidikan Rakyat Malaysia atau responden kita dia. Okey, untuk soalan kelima iaitu, adakah anda rasa perniagaan atas talian ini merupakan inisiatif yang terbaik bagi majoriti bidang perniagaan? Jadi sebanyak 25% mengatakan setuju iaitu sebanyak 37 orang, dan juga mengatakan setuju juga iaitu 21 orang, dan juga tidak pasti juga ramai juga iaitu 21 orang, dan juga tidak setuju hanya 3 orang sahaja, dan juga sangat tidak setuju tiada yang menyokongnya. Jadi kita boleh lihat perniagaan atas talian ini antara satu inisiatif terbaik yang boleh kata apa, satu platform untuk rakyat untuk berniaga di kala pasca COVID-19 ini. Tak kisahlah menggunakan apa-apa platform iaitu contohlah platform seperti jualan di website Shopee, Lazada, semua tu. Itu antara salah satu juga platform yang kita boleh. Okey, untuk bahagian C iaitu mengenal pasti kesan terhadap ekonomi atas talian ketika COVID-19. Okey, sebagai soalan yang pertama itu, adakah perniagaan atas talian telah mempengaruhi peluang pekerjaan yang sedia ada pada era pandemik? Okey, kita boleh lihat pada perniagaan atas talian ini, iaitu kebanyakannya sebanyak 35 responden telah memilih sangat setuju. Dan juga pada kita lihat pada untuk bahagian setuju iaitu sebanyak 28%, iaitu 23 orang responden telah memilih setuju, dan juga kita lihat pada yang untuk tidak pasti iaitu sebanyak 16 orang telah memilih tidak pasti, dan juga untuk tidak setuju iaitu seramai 6 orang, dan juga untuk sangat tidak setuju iaitu sebanyak hanya 2 orang sahaja iaitu 20% Okey, untuk soalan yang kedua iaitu, adakah anda bersetuju perniagaan atas talian dapat meningkatkan hasil jualan? Kita boleh lihat bahawa responden memilih bersetuju dan sangat bersetuju bahawa perniagaan atas talian ini dapat tingkatkan hasil jualan mereka. Kita boleh lihat sebanyak 37 responden dan juga 29 orang responden bersetuju. Kita boleh lihat mereka menggunakan platform ini sebaik mungkin, terutama mereka menggunakan platform seperti Shopee, WhatsApp Business, dan juga Facebook juga, antara medium-medium orang kata apa, mereka untuk tingkatkan orang punya kreativiti dalam berniaga. Dan juga kita lihat pada pilihan tidak pasti iaitu sebanyak 15 orang responden, dan juga hanya seorang saja yang tidak bersetuju bahawa perniagaan atas talian ini dapat meningkatkan jualan mereka. Okey, untuk soalan ketiga iaitu, kos sara hidup seseorang individu telah dapat ditingkatkan setelah tercetusnya torak trend perniagaan atas talian dalam era pandemik. Kita boleh lihat bahawa umumnya sebanyak 39 orang sangat bersetuju bahawa trend peningkatan perniagaan atas talian ini dapat meningkatkan kos sara hidup mereka. Dan juga untuk bahagian untuk pilihan untuk setuju, kita lihat sebanyak 25 orang responden juga bersetuju bahawa setiap apa yang mereka berniaga, mereka dapat tingkatkan pendapatan mereka. Dan juga untuk yang terakhir sekali itu, untuk yang ketiga iaitu pilihan tidak pasti, iaitu sebanyak 17 orang tidak pasti sama ada perniagaan atas talian ini dapat tingkatkan kos sara hidup mereka ataupun tidak. Dan juga hanya seorang saja responden mengatakan bahawa tidak bersetuju bahawa trend perniagaan atas talian ini dapat tingkatkan pendapatan mereka. Okay, untuk soalan keempat iaitu perniagaan atas talian telah menukar cara pembelajaran rakyat. Kita boleh lihat sebanyak 35 orang responden dan juga 26 orang responden bersetuju bahawa berniaga atas talian ini telah menukar cara mereka berbelanja untuk membeli barang kegunaan asas, barang kumpulan mereka, sekaligus mereka merasakan boleh meningkatkan pendapatan mereka. Jadi dengan itu kita lihat pula pada pilihan tidak pasti sebanyak 15 orang responden, dan juga untuk pilihan tidak bersetuju iaitu sebanyak 6 orang responden tidak bersetuju bahawa berniaga atas talian ini telah menukar cara mereka. Mungkin mereka mengatakan tak kisah berniaga secara atas talian pun, berniaga tak kisah berniaga di gerai apa-apa pun, mereka mengatakan sama je cara mereka berbelanja.
Okey, untuk soalan yang kelima iaitu transaksi atas talian membantu para pelanggan membuat bayaran dengan mudah dan cepat ketika pandemik COVID-19. Okey, untuk pilihan bersetuju dan sangat bersetuju dan bersetuju iaitu bahawa sebanyak 48 orang responden dan juga 21 orang responden memilih sangat bersetuju dan juga bersetuju bahawa transaksi atas talian ini dapat memudahkan mereka untuk membuat pembayaran. Kita boleh lihat bahawa pembayaran seperti perbankan atas talian itu seperti Maybank Tuju dan juga FPX yang lain iaitu seperti Bank Islam, Bank dan juga bank yang lain, dan juga seperti Mastercard juga. Dan juga kita lihat bahawa untuk pilihan ketiga, untuk pilihan tidak pasti iaitu sebanyak 13 orang responden tidak pasti bahawa transaksi atas talian ini dapat membantu mereka atau tidak. Mungkin mereka lebih prefer kepada COD iaitu cash on delivery. Dan juga untuk pilihan tidak bersetuju, tiada yang tidak bersetuju bahawa transaksi atas talian ini, kerana semuanya online, semuanya memudahkan mereka. Sekian, saya akan serahkan pematangan saya kepada saudara Sholihin. Okey, untuk bahagian D, iaitu mengenal pasti kesan terhadap ekonomi atas talian ketika COVID-19. Soalan pertama untuk bahagian D adalah menggunakan platform media sosial seperti Instagram dan TikTok untuk mempromosikan perniagaan atas talian merupakan strategi jualan yang sangat besar. Jadi daripada soalan di atas, terdapat 81 orang yang telah memberi respon. 53 daripadanya menjawab sangat setuju, 21 daripada 81 responden menjawab setuju, manakala 7 daripada kesemua responden menjawab pasti. Okey, untuk soalan 2 pula, penggunaan hashtag dalam media sosial dapat membantu peniaga mencapai sasaran pelanggan yang lebih ramai. Untuk soalan tersebut, 43 daripada 81 responden menjawab sangat setuju, 23 daripada 81 responden menjawab setuju, manakala 14 daripada responden menjawab tidak pasti. Okay, soalan ketiga dalam bahagian D adalah menggunakan gambar atau video produk yang menarik merupakan tindakan yang tepat untuk menarik perhatian pelanggan. Berdasarkan soalan di atas, daripada 81 orang responden, 51 dan 17 orang menjawab sangat setuju dan juga setuju. Manakala 12 orang daripada 81 orang tersebut menjawab kurang pasti. Dan satu daripada keseluruhan jumlah responden menjawab tidak setuju bagi pernyataan di atas. Soalan keempat dalam bahagian D ini adalah menyediakan cara pembayaran yang mudah seperti e-wallet untuk setiap pelanggan mampu menjadikan proses perniagaan atas talian lebih lancar. Jadi berdasarkan soalan di atas, dan 47 daripada 81 responden telah memberi jawapan sangat setuju, 26 daripada mereka memberi jawapan setuju, manakala 8 daripada mereka memberi jawapan tidak pasti atas kenyataan yang diberikan. Soalan kelima untuk bahagian D ini adalah soalan terakhir yang telah kami sajikan kepada para responden. Soalan ini adalah menjalankan kempen pemasaran email membolehkan peniaga berkongsi maklumat tentang perniagaan mereka kepada pelanggan dengan keadaan segera, terutamanya di luar waktu operasi perniagaan. Jadi, berdasarkan soalan tersebut, daripada 81 responden, 38 dan 23 daripadanya menjawab setuju dan juga sangat setuju. Kami kategorikan dan anggap mereka semua menjawab setuju. Manakala 13 dan 6 daripada responden tersebut memberi jawapan tidak pasti dan juga kurang setuju, dan satu daripada mereka menjawab sangat tidak setuju. Okey, apa yang dapat kami simpulkan daripada keseluruhan kajian yang telah kami jalankan, rata-rata responden ini menunjukkan pengetahuan yang tinggi terhadap perniagaan atas talian. Hal ini mungkin kerana mereka semua ni terdiri daripada pelajar-pelajar yang mana merupakan seseorang yang berada dalam zaman moden ataupun milenium yang menggunakan teknologi ataupun gadget sebagai kegunaan utama untuk kehidupan harian. Jadi mereka telah mengimplikasikan proses jual beli dalam talian ni macam hari-hari biasa. So benda tu jadi tidak asing bagi mereka dan juga lebih memudahkan lagi segala urusan jual beli. Okey, proses jual beli dalam talian ini dapat membantu kebanyakan orang jika ia digunakan dengan betul. Contohnya peniaga dapat melebarkan sayap perniagaan dia di rata-rata tempat tanpa ada sempadan langsung. Dan juga pada pembeli mempunyai kuasa untuk memilih variasi, untuk memilih penjual, untuk memilih servis mana yang dia lebih suka, dan juga untuk membuat pembandingan harga bagi setiap produk yang diingini oleh mereka. Jadi dengan itu,
kajian ini dapat memberi ruang kepada para-para peniaga yang belum memulakan bisnes atas talian ini untuk cuba mencuburi bidang ini secepat mungkin, kerana ia sangat memberi impak yang positif kepada para peniaga, dan juga pembeli boleh merapatkan lagi diri dengan cara pembelian zaman teknologi ini supaya dapat membuka minda kita kepada produk-produk yang lebih memuaskan hati. Jadi setakat itu je daripada kumpulan 7. Jika tuan ada soalan yang ingin dituju, tuan boleh lampirkan di dalam slide tersebut dan dia akan dijawab oleh ahli-ahli kumpulan kami. Sekian, terima kasih.